Apakah yang dimaksudkan dengan gaya belajar auditori? Dalam video kali ini, Ella akan kongsikan ciri-ciri yang boleh kita kenal pasti pada golongan auditory learner. Juga, Ella akan berikan 10 tips kaedah belajar yang sesuai untuk para pelajar gaya auditori. Jadi, jangan ke mana-mana. Hai, saya Ella. Anda sedang menonton channel Less is More. Di channel ini, Ella akan kongsikan pelbagai topik berkaitan pendidikan dan juga aktiviti harian kami sekeluarga. Jika anda berminat, sila tekan butang subscribe di ruangan bawah. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan pokok perbincangan kita. Belajar gaya auditori merupakan satu daripada 4 jenis gaya belajar yang ada. 3 lagi jenis kategori lain adalah gaya visual, gaya kinestetik dan juga gaya verbal. Untuk kategori auditori, mereka lebih mudah belajar sesuatu melalui info yang mereka dengar. Jadi, mereka akan beri tumpuan sepenuhnya semasa mereka berada dalam bilik kuliah. Dan mereka juga enjoy bila dengar audiobook, podcast, ceramah dan juga syarahan. Telinga mereka adalah senjata utama mereka. Bagi mereka, membaca buku teks yang tebal adalah satu jenis penyiksaan untuk mereka. Sebab mereka mungkin boleh baca, tapi mereka sangat struggle untuk faham apa yang ada dalam isi buku tu. Berdasarkan kajian, 30 penduduk dunia dapat skor dengan lebih baik semasa di sekolah adalah daripada golongan pelajar gaya auditori. Hal ini kerana di sekolah, guru sentiasa bercakap di hadapan kelas dan murid-murid pula belajar melalui info yang mereka dengar. Tambahan pula, dalam fasa umur seawal ini, murid jarang cari info sendiri melalui bahan bacaan selain daripada yang dibekalkan di sekolah. Jadi, di sini Ella akan simpulkan serba sedikit ciri umum orang yang termasuk dalam kategori pelajar auditori. Mereka mempunyai daya ingatan yang mantap. Sebab apa? Sebab apa-apa saja maklumat yang mereka dengar, otak mereka akan ligat proses maklumat tersebut dan terus disimpan dalam kotak memori mereka. Jadi, kalau korang ada anak jenis pelajar auditori, korang kena hati-hati nak buat janji dengan mereka. Sebab diorang boleh ingat setiap baik kata yang korang katakan. Sampai masa, mesti diorang tuntut. Disebabkan mereka mudah ingat, tak menjadi kesukaran untuk mereka untuk ingat nama, nombor telefon, alamat rumah atau random fact. Walaupun cuma sekali je diorang dengar info tu. Macam Ella bukan golong dalam kategori auditory learner. Jadi, Ella susah sikit nak ingat nombor telefon ataupun nama orang. Selain daripada tu, kelebihan mereka adalah mereka boleh buat sesuatu dengan jayanya ataupun menuju ke destinasi yang mereka nak tuju apabila mereka dapat arahan verbal. Contohnya, arahan daripada Waze ataupun Google Map. Bukan itu sahaja. Dengan keupayaan mereka dengar ini, mereka mampu ingat setiap tone suara orang yang bercakap dengan diorang. Gambaran tu sangat jelas bagi kalangan pelajar gaya auditori. Even lecture yang mereka dengar dalam bilik kuliah, diorang boleh recall semula suara lecturer tu dengan intonasinya sekali. Kalau dibagi pilihan, diorang lagi sanggup dengan kuliah yang panjang daripada kena baca buku sendiri. Kalau diorang join group discussion, diorang prefer untuk dengar je apa yang rakan mereka kongsikan. Ini shortcut untuk mereka study. For your information, korang tak boleh tipu perasaan korang masa korang luah pada mereka. Sebab diorang dapat detect emosi seseorang melalui tone suara yang korang lontarkan. Contoh kalau korang tengah frust, then korang cuba untuk sorotkan perasaan korang sambil cakap dengan orang yang gaya auditory learner ni. This kind of people boleh hidu perasaan korang ni melalui tone suara yang dia dengar. Ciri akhir yang Ella nak kongsikan tentang gaya auditory learner adalah mereka sangat mudah hafal lirik lagu yang mereka dengar. Ella sangat jealous dengan golongan ni sebab diorang boleh enjoy nyanyi tanpa tengok lirik sebab lirik lagu tu dah boleh tersimpan dalam otak diorang secara rapi. Lirik lagu rap yang panjang berjela tu pun relax diorang tapau. Sekali dengar je pun automatically terus save dalam otak. Berbanding dengan Ella yang bukan tergolong dalam golongan ni, Ella sangat-sangat struggle nak hafal lirik. Ella akan haming je bila nyanyi ataupun tak tahu lirik tu. Ella akan hentam je lah. Dan sebelum Ella masuk kepada 10 tips belajar untuk golongan pelajar gaya auditori, apa kata korang share gaya belajar korang? Korang termasuk dalam kategori yang mana? Adakah korang termasuk dalam kategori auditory learner atau mungkin kategori yang lain? Korang rasa ciri-ciri yang Ella sampaikan ni ada persamaan dengan diri korang tak? Cuba share dekat ruangan komen. Ella excited nak tahu. Here we go. Sekarang Ella akan kongsikan 10 tips belajar untuk pelajar gaya auditori. Pertama,
Rakam segalanya. Tak kira lah sama ada korang rekod video ataupun rakam audio je. Sebab utamanya adalah korang boleh dengar semula lecture tu pada waktu korang nak buat revision nanti. Tak payah susah-susah nak buat nota kecil-kecil warna-warni macam belajar visual white. Korang yang belajar PJJ ataupun yang belajar di rumah tu lagi mudah sebab waktu lecture online, korang just klik je butang record. Then korang boleh repeat tengok lecture tu pada waktu yang korang nak buat revision atau mungkin sebelum korang tidur. Kalau korang konsisten buat tips yang paling power ni, korang boleh score dengan jayanya. Tips yang kedua adalah rakam suara korang sendiri. Selain korang rekod lecture korang cakap, korang juga disarankan untuk rakam suara korang baca nota ataupun buku teks tu. Korang boleh selitkan nota-nota penting yang korang rasa korang nak jadikan lagu ataupun korang boleh buat formula mudah ingat waktu korang rekod tu. Korang boleh dengar rakaman tu again and again. So, bila korang duduk dalam bas nak pergi dewan kuliah mungkin, sambil tu, boleh korang pasang earphone dengar semula rakaman suara tadi tu. Bila korang buat macam ni, korang boleh buat dua perkara dalam satu masa. Ialah sarankan tips yang sama untuk murid gaya pelajar auditori Irla yang lain. And this works well. Seriously, korang tak payah susah-susah duduk lama-lama dalam library kat universiti yang sejuk macam ais batu tu. Instead of, korang boleh guna masa korang untuk hang out dengan kawan-kawan ataupun pergi main futsal. Tips yang ketiga, tengok YouTube. Okay guys, this tip memang padu dan santai. Sebab apa? Sebab tips ni korang just perlu search topik yang korang perlu cover. Contoh lecturer korang bagi assignment untuk korang present. First thing yang korang kena buat adalah surf internet. Then korang cuba cari video-video yang berkaitan dengan assignment yang korang nak buat tu. Ada berjuta channel pendidikan yang ada kat YouTube. Contohnya Han Academy, TikTok, banyak lagi. Korang pilih je ikut yang mana korang suka. Dan dari situ korang boleh extract info-info yang korang nak masukkan dalam assignment korang. Jadi kat sini korang dah ada gambaran awal macam mana cara nak sampaikan presentation korang nanti. Bila korang dah familiar dengan topik tu, dan barulah korang pergi cari research paper untuk korang buat citation. Bila korang buat macam ni, korang dah jimat banyak masa. Sebab korang tak perlu guna masa yang panjang untuk digest jargon yang payah melalui research paper tu. Korang tahu kenapa? Sebab tadi kan korang dah familiar dengan topik masa tengok YouTube. Dan apa yang korang dah tonton tu akan membantu otak korang hadam perkataan-perkataan dalam paper tu nanti. Amazing kan? Then now, kita pergi kepada tips yang keempat. Sebut kuat-kuat sambil pejam mata. Korang mesti curious, kenapa kena tutup mata? Ini kerana bila pelajar auditori tutup mata, korang akan tutup deria yang lain. Terutamanya deria mata, deria penglihatan. Bila mata korang terbuka, korang akan terganggu. Ada nampak kucing main tarik langsir lah, nampak rumit tengah makan Maggi lah. Jadi fokus korang mungkin dah kurang kat situ. Terganggu. Jadi, bila korang sebut kuat-kuat sambil tutup mata dan ulang-ulang perkataan yang sama sampai korang hafal. Nanti waktu exam, benda yang korang ulang-ulang ni tadi, korang dapat recall semula. Tips ni korang boleh apply untuk semua subjek yang korang ambil. Sama ada korang hafal perkataan dalam bahasa asing ataupun hafal term science ataupun engineering. Apa-apa saja. Korang just tutup mata, sebut kuat-kuat. Seterusnya, tips yang kelima. Cari kawan. Okey, untuk pelajar auditori, korang perlu berborak. Jadi, bila korang ada kawan nak study, korang boleh buat discussion topik yang korang study tu. Tadi korang dah ulang-ulang sebut terms yang korang belajar. Betul? Sekarang, untuk korang tingkatkan lagi kefahaman dalam topik ni, korang ajak kawan korang dengar apa yang korang dah hafal. Mungkin korang boleh buat macam role play dengan kawan korang tu. Atau kalau korang tak dapat nak cari kawan yang sanggup nak dengar, just simply buat video call dengan girlfriend ke, boyfriend ke, parents korang mungkin, dan suruh diorang dengar. Win-win situation kan? Diorang dapat belajar benda baru dan korang pun dapat arif dalam topik yang korang tengah study. Kita masuk kepada tips yang keenam, background music. Korang pernah nampak kat YouTube ada video muzik untuk belajar. Muzik dia slow, relax dan menenangkan. Contoh macam classical music, ada bunyi ombak, bunyi air terjun, bunyi hujan. Dan kebanyakan video ini berdurasi panjang. Ada yang 3 jam, ada yang sampai 8 jam. Auditory learner boleh mati kutu dalam situasi yang sangat sunyi. Yang krik-krik macam ada bunyi cengkerik tu. So, solutionnya adalah pasang muzik ni sebagai background music waktu korang study. Tips ni sangat membantu sebab kewujudan muzik ni mampu bantu rangsang otak korang untuk proses maklumat baru yang korang nak terima. Korang jangan pasang pula lagu K-pop. Sekarang study tak ke mana. Tapi tak mustahil pun sebab ada golongan pelajar auditori
yang boleh dengar muzik rancak waktu study. Ni dah level Maulana lah. Itu kena menuntut dengan cikgu lain pula. Okey, jom sambung kepada tips yang ketujuh. Baca kuat-kuat. Tadi Ella ada cakap pasal rekod suara korang waktu korang baca notes kan? Waktu korang baca notes ni, pastikan suara korang kuat dan jelas. Bukan jerit tau, kuat dan jelas. Bila korang baca kuat, jadi telinga korang dapat dengar dengan jelas perkataan yang korang sebut. Ella ada kawan yang memang style belajar dia macam ni. Dia akan baca ulang-ulang dan kuat. Dia tak tulis pun nota-nota, dia just baca kuat je. Dan waktu result keluar, memang terbukti markah dia memang sentiasa A. Tapi jangan pula korang baca kuat-kuat waktu dalam library. Sekarang free-free je kena halau dengan librarian. Cukup dengan korang gerakkan bibir waktu korang baca buku tu. Baca macam korang berbisik. Dan kalau korang terauto keluar suara, pastikan korang duduk jauh sikit daripada orang lain. So, korang boleh study dengan aman. Ataupun korang boleh book discussion room kat library tu. Seterusnya, kita beralih kepada tips yang ke-8. Minta arahan verbal. Kalau lecturer korang bagi arahan untuk suatu assignment dalam bentuk tulisan ataupun lembaran, korang kena beranikan diri untuk minta lecturer korang jelaskan semula dalam bentuk percakapan. Sebab apa? Sebab nak elakkan korang tersalah faham. Arahan lain tapi korang buat lain. Kan payah macam tu? Jadi korang kena beranikan diri, okey? Lecturer korang takkan tiba-tiba naik angin kalau korang nak tanya semula. Mungkin korang dapat bantu rakan auditory learner yang lain bila korang beranikan diri untuk bertanya. Tapi kalau mungkin waktu tu lecturer nak cepat sebab perlu cover topik lain misalnya, korang cuba buat appointment waktu korang dan lecturer tu free. Nak tahu waktu Ella study dulu kat universiti, Ella apply tips ni dengan lecturer biologi Ella. Bila kita rapat dengan lecturer, kita akan dapat banyak info tambahan yang lecturer tu tak sempat nak kongsi waktu dalam kelas. Lagi best, lecturer yang sporty ni biasanya tak kedekut. Bukan setakat info ekstra je. Kadang diorang murah hati nak belanja kita makan tengah hari. Korang try lah tips ni. Okey, settle tips yang ke-8. Kita pergi kepada tips nombor 9 pula. Minta izin buat oral test. This one agak berat sikit, but it's possible. This method worth to try out. Biasanya, setiap kos di universiti ataupun college akan ada disediakan 2 kaedah penilaian utama. Report bertulis dan juga presentation depan kelas. Sebagai pelajar gaya auditori, korang mungkin kurang yakin untuk tulis report dengan baik. Sebab kadang-kala ada yang korang nak sampaikan tu tak terzahir dengan perkataan. Mungkin sebab bila kita tulis, pembaca tak baca ikut intonasi yang kita lafaz. Jadi untuk elakkan masalah ni, korang minta izin dengan lecturer korang untuk buat presentation oral. Bukan penilaian report bertulis semata-mata. Jelaskan betul-betul kenapa korang perlu buat oral presentation. Tak cuba? Tak tahu kan? Nanti dah dapat peluang tu, don't take it for granted. Buat sehabis baik. Okay? Last but not least. Tips ni memang fun sangat, iaitu buat lagu. Dengan notes yang korang dah hafal tadi, korang boleh masukkan dalam lirik lagu favourite korang. Korang boleh jadikan ia rap kalau korang suka music hip hop. Nanti korang akan dapati lagi mudah korang nak kuasai topik yang korang dah berjaya lagukan. Sky's the limit. Buat sekreatif yang mana korang mampu. Korang boleh search kat YouTube tentang tips ni. Ada ramai orang yang upload hasil kerja diorang ubah lirik lagu kepada bahan belajar diorang. So dari situ korang boleh belajar pattern asas untuk ubah lirik untuk jadi yang menarik dan informatif. Asah bakat korang. Jangan malu untuk upload kat TikTok. Untung-untung korang viral dan boleh beri inspirasi kepada auditori learner yang lain. So tamat sudah perihal pelajar auditori. Jika korang rasa video ni membantu dan ada info-info yang korang boleh apply, tulis kat ruangan bawah. Dan Ella akan lebih lagi hargai jika korang sudi tekan butang subscribe di ruangan bawah. So, saya Ella dan anda sedang menonton channel Life is More. Take care!